Hai, hello, assalamualaikum. Melihatkan kepada tema debat perpaduan yang dah dikeluarkan baru-baru ni, saya tertarik dengan tema animasi. Jadi saya rasa saya nak kongsikan kepada anda bagaimanakah animasi dekat Malaysia memainkan peranan dalam memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia lah. Dan animasi yang saya nak ceritakan kepada anda adalah animasi Upin dan Ipin. Seperti yang kita tahu, Upin dan Ipin ini telah pun ditayangkan di kaca TV di Malaysia sejak tahun 2007 lagi. Sehinggalah hari ini, tahun 2020. Kiranya lebih kurang dah 17 tahun telah pun ditayangkan. Dan dia bukan saja ditayangkan di Malaysia, malah ditayangkan di negara-negara luar seperti Indonesia, China, Jepun dan banyak lagi lah negara-negara lain. Dan apa yang menariknya dalam karakter animasi Upin dan Ipin ini, mereka mempunyai pelbagai elemen-elemen perpaduan yang cuba ditunjukkan kepada seluruh rakyat Malaysia. Bukan saja kanak-kanak, sebab yang tonton ni bukan kanak-kanak je, orang dewasa pun tonton juga. Antaranya yang pertama, mereka mempunyai watak-watak yang berbilang kaum. Dan mereka ni hidup dalam satu kampung dengan harmoni. Selain daripada itu, karakter-karakter animasi Upin dan Ipin ni juga semuanya menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantara. Kiranya bahasa Melayu ini bukanlah hanya untuk orang Melayu, tapi digunakan oleh kaum Cina, kaum India dan juga kaum Sing. Hatta Jarjit boleh berpantun dengan sangat baik, walaupun dia bukan daripada orang Melayu. Menunjukkan sebenarnya bahasa Melayu ni adalah bahasa untuk semua. Dan selain daripada itu juga, dalam karakter animasi Upin ni ada ditayangkan perayaan-perayaan kaum-kaum lain. Contohnya ada Deepavali, ada perayaan Cina. Semuanya ditayangkan dalam episod-episod yang tertentu. Sejurus daripada itu, kerajaan Malaysia telah mengambil satu langkah yang sangat bijak, iaitu ketika takut pemerintahan Pakatan Harapan. Ketika itu, Menteri Pendidikan mereka adalah Datuk Seri Mazli Malik. Apa yang dilakukan adalah Datuk Seri Mazli Malik ni mengangkat Upin dan Ipin ini sebagai duta mahabbah untuk dipromosikan kepada kanak-kanak di Malaysia. Ialah Datuk Seri Mazli Malik ni Menteri Pendidikan yang bertanggungjawab kepada pendidikan kanak-kanak ketika itu, dan telah mengangkat Upin dan Ipin ni sebagai duta mahabbah. Apa kata beliau? Karakter animasi Upin dan Ipin ini diangkat sebagai duta mahabbah yang jelas memaparkan perasaan kasih sayang dan keharmonian rakyat Malaysia. Kata Menteri Pendidikan itu juga, elemen saling menghormati, saling menyayangi dalam kalangan pelbagai kaum di negara ini wujud dalam karakter Upin dan Ipin, sekaligus memainkan peranan mempromosikan budaya majmuk dalam kalangan rakyat Malaysia. Baiklah, persoalan yang timbul, karakter Upin dan Ipin ni memang dah memaparkan nilai-nilai perpaduan yang sangat banyak. Dah bagus dah. Tapi sejauh manakah nilai-nilai perpaduan ini boleh kita katakan sampai kepada rakyat Malaysia? Adakah mereka ini betul-betul berkesan ataupun tidak? Saya jawab persoalan itu. Saya tunjukkan kepada anda. Saya jumpa satu jurnal yang bertajuk Journal of Humanities and Social Science. Terdapat satu artikel yang bertajuk Cartoon and its Effects on Socio-Emotional Development of Preschoolers. Baiklah, dalam artikel ini ada satu kaji selidik yang telah dijalankan di Amerika Syarikat terhadap 1,000 orang kanak-kanak yang berusia 6 tahun dan ke bawah. Dan daripada kaji selidik tersebut, mereka mendapati sekurang-kurangnya kanak-kanak di Amerika Syarikat memperuntukkan 2 jam untuk menonton kartun, sama ada di televisyen ataupun sumber-sumber lain. Dan kajian ini dilaksanakan pada tahun 2003. Lama sangat dah 17 tahun lepas. Kiranya tahun 2020 ni mungkin lebih lagi daripada 2 jam masa yang diperuntukkan oleh kanak-kanak untuk menonton kartun. Mereka menggariskan beberapa nilai yang dapat dipupuk kepada kanak-kanak daripada kartun-kartun ini. Contohnya nilai empati, kerjasama, simpati, nilai perkongsian dan lain-lain. Dan kata penulis ini, iaitu Deepika Rajawati juga, yang kanak-kanak ini mereka mempunyai peluang yang terhad untuk melihat dunia, melainkan apabila mereka menonton kartun. Daripada kartun lah mereka melihat bagaimanakah keadaan dunia yang sebenar. Dan ini memberikan impresi awal kepada kanak-kanak ini, lantas menjadikan mereka percaya kepada apa yang mereka tonton dan membentuk peribadi kanak-kanak tersebut. Konklusinya, Upin dan Ipin memainkan peranan yang sangat penting dalam memupuk perpaduan kepada rakyat Malaysia, terutamanya kepada kanak-kanak. Majoriti penonton Upin Ipin ni mestilah kanak-kanak kan. Sekian, Assalamualaikum.